Okey. Okey, seorang tolong respon. Nampak tak slide cikgu dan dengar tak suara cikgu? Nampak cikgu. Okey, baik, terima kasih. Baik, kita sambung sisi PDPR kita pada malam ini dengan 2.2 iaitu keperluan nutrien oleh tumbuhan, di mana standard pembelajaran hari ini pelajar atau pemurid dapat memerihalkan Okey, sorry ada kesilapan teknikal tadi . Okey, kita sambung dengan keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okay, kita tengok kat sini apakah keperluan nutrien oleh tumbuhan. Selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien yang tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan juga pembiakan. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan kita kelaskan kepada dua, iaitu makro dan juga mikronutrien. So ada dua nutrien untuk tumbuhan, di mana untuk manusia kita dah tengok sebelum ni masa sesi bersama dengan cikgu, dan hari ni kita nak sambung untuk tumbuhan pula. Untuk tumbuhan kita ada dua, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Okey, ini adalah pengkelasan untuk makronutrien, di mana makronutrien definisinya adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okay, manakala mikronutrien pula adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Baik, contoh untuk makronutrien adalah nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, oksigen, karbon dan hidrogen. Manakala untuk mikronutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit, contohnya adalah boron, mangan, molybdenum, kuprum, ferrum dan zinc. Okey, makronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, jadi makronutrien bermula dengan nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, karbon dan oksigen serta hidrogen. Jadi fungsi kesemua makronutrien adalah untuk mensintesiskan asid amino, protein, karbohidrat dan juga sel baru. Okey, nitrogen mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan juga asid nukleik. Membantu pertumbuhan dahan dan daun serta meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Fosforus mensintesiskan protein dan asid nukleik serta menggalakkan penghasilan bunga dan buah. So kamu ingat tengok ada banyak fosforus ni, dia menggalakkan penghasilan bunga dan buah. Untuk kalium pula diperlukan untuk mensintesiskan protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan, memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Okay, magnesium komponen yang penting dalam klorofil. Okey,
Kalsium pula mensintesiskan gentian gelendong semasa pembahagian sel. Membantu pertumbuhan meristem untuk hujung pucuk dan akar. Okay, sulfur kita nampak ni buah durian. Okay, jadi sulfur fungsi dia adalah mensintesiskan protein dan klorofil serta membantu perkembangan buah. Okay, serta menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Okey, dan juga semua makronutrien tadi terlibat untuk menghasilkan tenaga. Okey. Okey, untuk karbon dan hidrogen, okey, karbon dan hidrogen digunakan dalam proses fotosintesis untuk membina gula atau kanji. Membina selulosa. Okey. Tadi kita dah habis mengenai pengkelasan makronutrien. Okay, seorang tolong respon kat cikgu, apakah maksud makronutrien? Definisi makronutrien. Seorang buka mic. Boleh cuba. Apakah maksud makronutrien? Kuantiti yang banyak. Apa kuantiti yang banyak? Tak cukup. Kena sebut di depan. Apa dia? Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, bagaimanakah teknik kamu nak mengingat makronutrien? Ada banyak ni makronutrien ni. Macam mana kamu nak ingat? Okay, jadi cikgu bagi teknik pemudah cara bagaimana untuk kamu mengingat makronutrien, kerana untuk makronutrien ni dia akan dalam taksonomi Bloom dia akan berada dalam mengingat. Okay, jadi kamu kena mengingat apakah makronutrien yang ada. Jadi cikgu bagi pemudah cara makronutrien, contoh nitrogen nak, fosforus pinang, pinang, kekasih, cinta, hati, orang, Kanada, memang susah. Okay, ataupun cikgu tuliskan di slide PowerPoint ni supaya kamu boleh ingat. Okay, nitrogen adalah nak, okay, nak, fosforus pinang, okay, kekasih, okay, kalsium ataupun karbon, cinta. Kamu nanti ikut susunan cinta, hati, orang, Kanada, memang susah. Okay, ini adalah akronim yang membantu kamu, yang memudahkan kamu untuk mengingat. Okay, apakah unsur-unsur yang terdapat dalam makronutrien. Jadi cikgu ulang, nak pinang nombor 1, nak pinang, kekasih, cinta, hati, orang, Kanada. Okay, ini nombor 7, Kanada, memang susah. Okay. Jadi ini adalah akronim yang dapat membantu anak-anak untuk mengingat unsur-unsur makronutrien. Dan selalunya dalam penggunaan baja yang digunakan adalah NPK. Okay, NPK. Okay, baja NPK ni adalah baja yang mengandungi unsur nitrogen, fosforus dan kalium untuk membantu pembesaran tumbuhan. Okay, jadi cikgu bagi pemudah cara untuk mengingat makronutrien. Okay, sempat salin? Boleh cikgu ke? Ya? Okay, jadi soalan ni kemungkinan dia boleh keluar dalam kertas 1 lah. Okay, kerap keluar dalam kertas 1. Okay, di mana pelajar-pelajar perlu mengkelaskan makronutrien dan mikronutrien. Yang mana makronutrien adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Manakala mikronutrien adalah keperluan nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit.
Okay, seterusnya kita akan melihat mikronutrien. Okay, dah habis dah mengenai makronutrien, di mana untuk makronutrien, 3 unsur yang paling penting adalah NPK, iaitu nitrogen, fosforus dan kalium. Baik, untuk mikronutrien pula, mikronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Okay, jadi mikro I sedikit. Okay, kuantiti yang sedikit. Makro, contoh adalah boron. Okay, boron mensintesiskan klorofil dan dinding sel, membantu pembentukan buah dan biji benih. Okay, kemudian kita ada ferrum. Okey, ferrum membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda, membantu respirasi sel. Okey, kemudian kita ada kuprum, terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Molybdenum, okey, mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Dan mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi serta membantu pembentukan asid amino. Zinc pula mensintesiskan protein dan pembentukan klorofil serta membantu pembentukan daun. Baik, jadi tadi kita dah tengok macam mana kita nak tengok mikronutrien. Nak ingat mikronutrien pula sebab kita nak kelaskan makro dengan mikro tadi. Jadi untuk mikronutrien, okey, mikronutrien ada banyak tadi. Okey. Kalau kamu tengok, cikgu pi sat-sat saja slide ni sebab ada benda yang penting yang kita tekankan dan ada yang kita tak tekankan lah. Okey, jadi mikronutrien, cara nak mengingat adalah bila, fras, zaim, kunyah, mangga, muda. Okey. Seorang boleh tak bagi kat cikgu apakah akronim untuk bila? Bila ni mewakili apa? Boron. Okey, boron. Fras? Ferrum. Okey, ferrum. Zinc? Zaim? Zinc. Zinc. Kunyah? Kuprum. Kuprum. Mangga? Mangan. Mangan. Muda? Molybdenum. Okey, very good. Tahniah. Okey, yang memberikan respon. Bagus. Okey. Seterusnya. Okey, dapatlah semua anak-anak? Belum. Okey, cikgu tunggu. Okey. Jadi ini adalah pengkelasan untuk mikronutrien, pemudah cara penggunaan akronim dalam mengingat makronutrien dan mikronutrien. Okey, untuk mikronutrien kita ada akronim bila, fras, zaim, kunyah, mangga, muda. Bila, boron, fras, ferrum, zaim, zinc, kunyah, kuprum, mangga, mangan, muda, molybdenum. Dapat? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Boleh. Seterusnya kita tengok kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium. Apakah persamaan antara nitrogen, fosforus dan kalium? Seorang respon? Apa persamaan nitrogen, fosforus dan kalium? Ketiga-tiga unsur ni merupakan apa? Seorang respon? Merupakan apa? Makronutrien. Okey, merupakan makronutrien ataupun singkatannya kita panggil NPK. Jadi NPK ni adalah unsur yang paling penting dalam pertumbuhan tumbuhan di mana kita hanya akan melihat kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium saja berbanding unsur-unsur lain termasuklah mikronutrien. Jadi mikronutrien memang kita tak tengok langsung. Kita hanya menitik beratkan NPK sahaja. Okey, tumbuhan yang sihat merupakan pertumbuhan-tumbuhan yang normal
batang tumbuhan yang kuat serta warna di bahagian atas kecil dan hijau muda. Daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua, penghasilan bunga dan buah yang normal. Ini adalah untuk tumbuhan yang sihat. Okey, serta pertumbuhan akarnya adalah normal. Tetapi sekiranya tumbuhan tersebut kekurangan makronutrien nitrogen, maka apa yang berlaku adalah pertumbuhan tumbuhan akan terbantut, batang tumbuhan adalah lemah, daun di bahagian atas kecil dan mudah gugur dan daun di bahagian atas berwarna hijau pucat atau kuning. Okey, jadi kamu tengoklah kalau daun tu warna kuning maksudnya ataupun hijau pucat dia kurang klorofil. Okey, penghasilan bunga dan buah pula akan terbantut. Ini semua ni adalah ciri-ciri tumbuhan yang mempunyai kekurangan nitrogen dalam pertumbuhan. Pertumbuhan akar normal sebab nitrogen dia tidak mempengaruhi pertumbuhan akar. Okay, kita tengok pula kalau tumbuhan, ciri-ciri tumbuhan yang kekurangan fosforus. Yang pertama, pertumbuhan-tumbuhan terbantut. Sama macam nitrogen tadi. Pertumbuhan-tumbuhan terbantut, lambat membesar dan lambat matang. Batang tumbuhan adalah lemah, sama juga macam nitrogen. Daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Kalau tadi nitrogen, warna apa daunnya? Tadi nitrogen daun dia berwarna apa? Kuning. Kuning. Jadi kalau fosforus daun dia berwarna ungu. Okey, daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan bergulung dan tepi daun berwarna perang. Okey, tepi-tepi dia warna perang. Ni perang. Okey, bahagian atas ni warna ungu. Okey. Kemudian penghasilan bunga dan buah terhenti. Okey, pertumbuhan akar merosot. Kalau nitrogen tadi, pertumbuhan akar adalah apa? Normal. Nitrogen tadi, pertumbuhan akar adalah normal. Okey, manakala tumbuhan yang kekurangan fosforus, pertumbuhan akar dia adalah merosot. Okey. Dan yang ketiga adalah tumbuhan yang mengalami kekurangan kalium. Okey, jadi kamu tengoklah kalium kan. Okey, kita tengok kat sini. Pertumbuhan-tumbuhan terbantut. Ni maksudnya semua kalau tak ada NPK, semua pokok tu dia akan terbantut. Okey, dan mati sebelum matang. Okey. Batang tumbuhan lemah. Okey, ni persamaan juga. Semua batang tumbuhan adalah lemah sekiranya tidak mempunyai salah satu NPK. Kemudian daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergulung dan klorosis. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Penghasilan bunga berkurang, penghasilan buah turut terhenti. Pertumbuhan akar berkurang. Okey, jadi untuk nitrogen saja, kalau dia kurang nitrogen, akar dia duk elok. Tapi kalau dia kurang kalium dengan fosforus, akar dia akan berkurang. Okey. Okey, kita tengok pada sesi latihan. Apakah maksud makronutrien? Seorang. Tadi Siva Priya dah jawab. Okey, siapa nak jawab? Cikgu, Ya. saya boleh jawab. Okey, cuba. Makronutrien. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, very good. Tepat. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak ataupun besar. Okey, terima kasih. Seterusnya mikronutrien. Contoh? Yang diperlukan Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. very good. Tanya. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit ataupun kecil. Apakah contoh makronutrien? Nitrogen. Okey.
Nitrogen lagi? Magnesium. Phosphorus. Kemudian Karbon. carbon. Ni K ni carbon kaki, bukan carbon. Saya kata NPK tadi. Kalium. Okay. N nitrogen, P phosphorus, K kalium. NPK ni merujuk K ni adalah kalium. K ni adalah kalium. C adalah Carbon. carbon, H Hydrogen. hydrogen, O Oxygen. oxygen, K Calcium. calcium, M Magnesium. S Sulfur. sulfur. Very good. Untuk makronutrien pula, apa akronim yang cikgu bagi? Bila Fras Zaim kunyah mangga muda. Okay, very good. Bila Fras Zaim kunyah mangga muda. B untuk Boron. F untuk Ferrum. ferrum, good. Z untuk Zinc. zinc, K untuk Cuprum. cuprum, M untuk Mangan. mangan, very good. M untuk muda, molybdenum. Okay, so kamu dah hafal. So ini adalah pengkelasan untuk nutrien bagi tumbuhan. Ada dua, iaitu makronutrien dan mikronutrien, di mana makro diwakili oleh A. A adalah besar, manakala I adalah dalam kuantiti yang kecil. Okay. Okey, ini adalah kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan tumbuhan. Okey, ingat cikgu kata NPK. P adalah fosforus, K adalah kalium. Okey, nitrogen, apa yang berlaku pada daun dia? Daun dia berwarna apa? Hijau, pucat ataupun kuning. Dan daun di bahagian atas adalah kecil. Batang dia apa? Lemah. Batang dia adalah lemah. Very good. Ada tak dilabelkan kat sini akar? Ada tak dilabelkan akar kat sini? Tak ada. Tak ada. So maksudnya akar dia apa? Normal. Pandai. Akar dia adalah normal. So kita tengok pula sekarang adalah kalium. Okey, daun. Apa yang berlaku pada daun? Bahagian atas bertumpuk perang. Okey, bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Kemudian penghasilan bunga kat sini, bunga dan buah adalah berkurangan. Kemudian pertumbuhan semua akan terbantut. Untuk nitrogen pun terbantut, untuk kalium pun terbantut, untuk fosforus pun pertumbuhan dia akan terbantut dan batang dia adalah lemah. Okey, batang dia adalah lemah. Okey. Baik, ada lagi satu sebenarnya kat sini, dia punya akar dia kan. Okey, akar dia juga akan terbantut. Akar akan terbantut. Okey, untuk kekurangan fosforus, okey, tumbuhan terbantut, batang lemah. Okey, semua batang lemah kalau tak ada NPK. Kemudian pertumbuhan akar adalah merosot. Ni pun sama, terbantut merosot, samalah, maksud dia sama. Okey, bahagian daun pula, bahagian atas kecil berwarna ungu. Fosforus berwarna ungu. Bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Okey, so ini adalah kesan kekurangan makronutrien untuk nitrogen, fosforus dan kalium. Okey, kita tengok latihan 2.2. Unsur manakah adalah mikronutrien? Ini contoh soalan yang cikgu katakan keluar atas satu ni. Apa dia? Contoh mikronutrien. Seorang jawab. Boron. Okay, very good. Okay, boron. Yang kedua, satu tumbuhan menunjukkan simptom berikut. Daun kecil, daun bertukar warna kuning. Jawapan? B, nitrogen. Okay, very good. B, nitrogen. Tahniah. Yang ketiga, seorang petani mendapati pokok mangga menghasilkan buah dalam kuantiti yang sedikit. Buah kurang. Okay, unsur manakah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini? C. Okay, jawapan B, kalium.
Okey, Pak Abu, Pak Abu mempunyai pokok jambu menghasilkan buah yang lambat masak. Ni buah lambat masak. Buah lambat masak. Unsur manakah yang perlu ditambah untuk mengatasi masalah ini? C. Okey, jawapan D, fosforus. Okey, apakah tanaman yang boleh ditanam untuk mengembalikan kesuburan B. tanah? Jawapan B. D, pisang. Kacang. Okey, kacang panjang di kacang panjang. Sebab apa kacang panjang boleh mengembalikan kesuburan tanah? Ada bakteria. Dia ada apa? Mikroorganisma apa? Bakteria apa? Bakteria? Kamu belajar mikroorganisma. Pengikat nitrogen. Very good. Bakteria pengikat nitrogen yang menukarkan nitrogen kepada nitrat. Okey, yang menukarkan nitrogen kepada nitrat. Jadi kita tanam kacang panjang sekiranya kita mendapati kawasan tanah tersebut adalah tidak subur. Okey, yang seterusnya nombor 6. Simptom pada tanaman jagung yang tidak sihat. Warna ungu. Warna ungu. Apa dia keyword dia kalau warna ungu? Jawapan? Phosphorus. Okey, very good. Phosphorus. Antara yang berikut, yang manakah makronutrien? Cuprum. Right, makronutrien. Sulfur. Okay, very good. Okay, sulfur. Nombor 8. Dua batang pokok dari spesies yang sama ditunjukkan pada rajah di bawah. Pokok P adalah pokok yang tidak sihat, manakala pokok Q adalah pokok yang sihat. Jadi kamu buat pemerhatian berdasarkan pokok P dengan pokok Q. Daripada nutrien yang disenaraikan di bawah, pokok P mengalami kekurangan nutrien yang mana? Oksigen. Nitrogen. Okay, jawapan Nitrogen. C, kalium. Okay, kalium diperlukan untuk pertumbuhan yang lebih besar. Okay. 9, daun satu tumbuhan menjadi kuning. Masalah diselesaikan dengan memberi baja bahan X. Apakah fungsi bahan X? Pasal apa dia kuning? Dia kurang klorofil. Jadi bagaimanakah baja X ni mampu untuk menjadikan daun yang kuning kepada hijau? Jawapan? B. B, mensintesiskan klorofil. Apa bahan X ni? Apa baja bahan X? Makronutrien apa nama dia? Makronutrien apa? Nitrogen. Nitrogen. Ingatlah kalau daun tu kuning, macam rumah kamu lah, rutin harian kamu tengok, oh pokok saya kuning lah. Nak buat macam mana Kena pergi cari baja nitrogen. Okey, baja yang mengandungi bahan nitrogen. Okey. Baik, soalan subjektif. Rajah menunjukkan dua tumbuhan iaitu tumbuhan A dan B. Tumbuhan A didapati layu disebabkan kekurangan nutrien. Apakah yang dimaksudkan dengan mikronutrien? Senang. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang kecil. Ini kalau kita buat PBD ni TP1 saja. Okey, iaitu mengingat 3 nutrien yang penting dalam pertumbuhan tumbuhan. 3. Apa dia? Nitrogen. Phosphorus. Ya, lagi satu. Kalium. Bagus, tepat. Nitrogen, fosforus dan kalium. Daun pada tumbuhan A didapati berwarna kuning. Apakah kekurangan nutrien tersebut? Nitrogen. Very good. Okay. Dua fungsi nitrogen terhadap dua fungsi nitrogen, Apa dua fungsi nitrogen? Tadi cikgu kata pokok tu kuning, nak bagi daun dia jadi hijau. Bagaimana tadi? Kita dah buat latihan sebelum ni. Dengan
Mensintesiskan. Yes, mensintesiskan apa? Protein. Okay, mensintesiskan protein, klorofil, enzim. Kalau susah nak ingat, kamu ingat je nitrogen ni diperlukan sebab daun tu warna kuning kan. Jadi bila daun tu warna kuning, dia nak jadi hijau, dia perlukan komponen yang berwarna hijau. Okey, apa dia? Iaitu klorofil. Dia perlu mensintesiskan klorofil. Tak payahlah kalau tak boleh nak ingat panjang-panjang ni, ingat satu pun dah cukup. Okey, dan membantu pertumbuhan daun dan juga dahan, okey, ataupun membantu perkembangan batang untuk menjadi kuat dan meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Okey, seterusnya kita nak tengok mengenai kitar nitrogen. Baik, kitar nitrogen, bila kamu tengok yang ni, kamu cari hak mula-mula sekali adalah nitrogen. Berapa komposisi nitrogen di udara? 78%. Okey, 78%. Paling banyak ke paling sikit? Banyak. Paling banyak. Kalau oksigen berapa saja? Kalau oksigen berapa? Sikit. Sikit. Boleh jawapan safe. Sikit tu berapa? 21 saja. Tapi kalau nitrogen dia ada 78. Tetapi nitrogen ni kita tak boleh guna terus. Maka kita tengok kitar nitrogen. Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera tanah dan juga air. Okey, walaupun ada 78% gas nitrogen, tetapi tumbuhan tidak mampu untuk menyerap gas nitrogen secara langsung dari udara. So kat sini ada 78%. Tapi daun ni, pokok ni tak boleh nak ambil nitrogen ni. Maka apa yang berlaku, dia perlukan kitar nitrogen. Okey, jadi nitrogen di udara akan melalui kalau ada kilat, okey, ada kilat, maka kilat tersebut akan menukarkan nitrogen kepada nitrat. Okey, jadi air nitrat ni akan diserap oleh akar. Okey, ada lagi satu cara adalah melalui nitrogen fixing bacteria ataupun bakteria pengikat nitrogen yang menukarkan nitrogen kepada nitrat. Okey, yang menukarkan nitrogen kepada nitrat ni. NO3 ni adalah nitrat. Okey, kemudian proses pendenitritan pula akan menukarkan kandungan nitrat kembali menjadi nitrogen di udara. Okey, baik, yang ni adalah gas nitrogen di udara melalui kilat. Okey, kilat dia akan menukarkan semua ni kepada ion nitrat. Ion nitrat pula akan diperlukan untuk diserap oleh tumbuhan supaya dia dapat mensintesiskan klorofil dan protein. Ion nitrat ni pula boleh berubah menjadi gas nitrogen di udara melalui tindak balas pendenitritan. Okey, iaitu melalui bakteria pendenitritan. Okey, semua ni akan melalui proses kitar. Okey, kemudian tadi ion nitrat ni diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan ni pula akan dimakan oleh haiwan. Tumbuhan dengan haiwan ni mati, okey, di mana dia akan menyebabkan bangkai haiwan dan tumbuhan mengalami tindak balas penguraian atau perebutan oleh bakteria dan kulat pengurai yang menukarkan semua bangkai haiwan dan tumbuhan ni kepada sebatian amonium. Okey, melalui tindak balas penitritan, bakteria penitritan akan menukarkan sebatian amonium ni kepada ion nitrit. Kemudian ion nitrit ni pula melalui tindak balas penitritan, dia akan menukarkan ion nitrat. Sebab tu orang dulu-dulu kalau dia sapu daun-daun kering, okey, daun-daun kering sisa organik, jadi kita pun kena apply lah sekarang ni sebab kita perlukan
perlu selamatkan bumi kita ni dengan menggunakan kaedah teknologi hijau. Jadi pengurusan sisa-sisa organik kita perlu betul. Di mana contoh sekiranya kita ada haiwan mati ataupun sisa-sisa organik, daun-daun kering ataupun dahan-dahan yang telah mati, kita kumpulkan untuk dijadikan baja kompos. Kerana baja kompos dia akan menyumbangkan kepada ion nitrat. Okey. Okey, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. So penting ion nitrat. Ada dua proses iaitu proses penambahan ion nitrat. Satu lagi adalah proses penyingkiran ion nitrat. Satu nak tambah ion nitrat. Kita nak sebenarnya untuk tumbuhan adalah ion nitrat. Okey, ada satu lagi dia membuang, disingkirkan ion nitrat daripada tanah. Okey, simptom. Ini adalah penambahan, proses penambahan ion nitrat. Ada dua, satu tindakan kilat, satu lagi adalah proses pengikatan nitrogen melalui bakteria pengikat nitrogen serta proses penitritan. Proses penyingkiran ion nitrat pula, kita buang ion nitrat adalah seperti proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendenitritan yang menukarkan ion nitrat NO3 kepada gas nitrogen dan juga proses melarut resap nitrat. Proses melarut resap ni contoh bila hujan lebat. Okay, bila hujan lebat kita buh baja kat pokok kita, tiba-tiba hujan lebat. Jadi baja kita tu dibawa oleh air. Proses itu dikenali sebagai proses larut resap. Okay, jadi hilanglah kita punya baja kita tu tadi, hilanglah ion nitrat yang diperlukan untuk pertumbuhan tu daripada tanah kerana dia melalui proses larut resap apabila banjir atau hujan lebat berlaku. Baik, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Contoh tadi cikgu dah bagi, tindakan kilat, proses pengikatan nitrogen, yang ni dalam nodul-nodul akar pokok kekacang mengandungi bakteria pengikat nitrogen yang menukarkan nitrogen kepada nitrat dan juga proses penitritan. Baik, tindakan kilat, sewaktu terjadinya kilat, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi akan menoksidakan nitrogen untuk membentuk nitrogen dioksida. So N2, okay, plus O2, dia akan menghasilkan NO2. Okay, nitrogen dioksida. Okay, kemudian apabila hujan turun pula, gas air hujan akan membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. Okay, asid nitrik akan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Okay, hasilnya ion nitrat dalam tanah akan bertambah. Ini adalah akar pokok kekacang, nodul pokok kekacang yang mengandungi bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang akan menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. So kamu kena ingat semua ni kita nak perlukan oleh tumbuhan hanya boleh serap dalam ion nitrat saja. So, sebab tu kita perlu tahu apakah proses yang menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah proses penitritan, iaitu yang cikgu kata tadi, pengurusan sisa organik di mana haiwan dan tumbuhan yang mati tadi, okey, kita tukarkan dia menjadi baja kompos supaya dia akan berubah menjadi sebatian amonium. Dan sebatian amonium ni pula akan ditukarkan oleh bakteria penitritan kepada ion nitrik dan ion nitrat. Jadi kita nak adalah ion nitrat. Okey, hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatian amonium akan menambahkan ion nitrat di dalam tanah. Tadi penambahan, sekarang penyingkiran. Okay, kita nak tengok bagaimana ion nitrat disingkirkan daripada tanah.
Yang pertama adalah melalui proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Yang kedua, proses pendenitritan iaitu proses yang menukarkan ion nitrat NO3 kepada N2, nitrogen. Okey, kemudian melalui proses larut resap nitrat yang cikgu sebut tadi. Okey, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, tumbuhan akan menyerap ion nitrat. So dia akan tersingkirlah ion nitrat tu. Okey, jadi tadi kita nak tambah. Bila dah ada, tumbuhan akan serap. Okey, kemudian yang ni pula akan digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Kemudian protein tumbuhan ni pula akan dimakan oleh haiwan untuk membentuk protein haiwan. Boleh ikut cikgu ke? Boleh. Okey, seterusnya adalah proses pendenitritan yang menyingkirkan ion nitrat kepada nitrogen. Bakteria pendenitritan dalam tanah menukarkan ion nitrat kepada gas nitrogen. Ni nitrat kepada gas nitrogen. NO3 kepada N2. Okey. Dan kembali semula ke dalam udara. So proses ni dia berkitar lah. Daripada nitrogen dapat nitrat. Nitrat dapat balik nitrogen untuk mengekalkan keseimbangan kandungan nitrogen dalam udara. Okey, proses melarut resap ialah proses semula jadi di mana ion nitrat dalam tanah melarut ke dalam air dan akan mengalir ke sungai atau bawah tanah. Proses ini juga akan menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Okey, kepentingan. Apa pentingnya kita nitrogen? Mestilah nak kekalkan kandungan gas nitrogen di udara. Mestilah nak kekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman serta membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan serta mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey. Okey, ni tadi cikgu dah sebut dah. Mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman melalui proses penambahan ion nitrat. Penyingkiran ion nitrat pula akan mengurangkan kesuburan tanah. Baik, masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman ataupun kita panggil sebagai ni penggiliran tanaman. Kalau kita tengok tanah kita tak subur, maka kita buat tanaman bergilir. Okey, seorang tolong respon. Kita nak tanam gilir-gilir dengan apa? Nak tanam dengan pokok apa ni, bergilir-gilir ni? Pokok kacang. Okey, pokok kacang. Okey, kita nak tanam pokok kacang. Sebab apa kita nak tanam pokok kacang? Dia ada bakteria apa? Pengikat nitrogen. Okey, bakteria pengikat nitrogen yang menukarkan apa? Menukarkan nitrogen di udara. kepada ion Ion nitrat. Very good, Tania. Okey. Okey, seterusnya membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Okey, nitrogen merupakan komponen penting dalam pembentukan protein. Jadi protein digunakan untuk membina sel baru dan membaiki sel yang rosak. Jadi bekalan protein yang berterusan akan menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua hidupan. Okey. Okey, jadi tumbuhan menggunakan nitrogen mesti dalam, dia tak guna nitrogen direct, dia mesti tukar pada ion nitrat. Okey. Kemudian haiwan akan terima unsur nitrogen pula daripada protein haiwan ataupun protein tumbuhan. Okey, melalui pemakanan. Okey, maka kita nitrogen ni dapat membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar kerana perebutan dan penguraian protein haiwan dan juga tumbuhan akan membentuk sebatik amonium, seterusnya menjadi ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat pengurai.
Okay, so dia akan mengurangkan pencemaran. Sisa-sisa ni akan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan baja kompos. Maka kita kuranglah guna baja kimia. Baja kimia dia akan mencemarkan alam. Jadi kalau kita guna baja kompos, baja organik yang berasaskan daripada sebatian amonium, maka dia dapat mengurangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Okey, latihan. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen. Okey, kita ada bakteria dalam akar yang menukarkan nitrogen kepada Q. Q pula akan berubah menjadi nitrogen melalui tindak balas pendenitritan. Apakah Q? Bata amonium. Baik. Ion nitrate. Ion nitrat. Okey, ion nitrat B. Very good. Nombor 2, rajah menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen. Ion nitrat dalam tanah kepada nitrogen di udara. Apakah proses K? Kilat. Kilat ke? Kamu tengok, bukan nak panah ke bawah, sekarang nak panah ke atas. Oh, Bakteria apa? Bakteria bakteria. Bakteria Nitrogen. pendenitritan. Okey, so ingatlah, kalau dari atas nitrogen di udara kepada ion nitrat di dalam tanah melalui proses kilat. Kalau daripada bawah ni naik ke atas, dia nak jadi balik nitrogen di udara, dia adalah melalui proses pendenitritan yang dikendalikan oleh bakteria pendenitritan. Alright, seterusnya nombor 3. Proses yang berlaku dalam kitar nitrogen. Okey, sebatian amonium kepada ion nitrat. Proses Y. Tengok kat sini nitrat. Dia akan jadi proses. Bakteria tindak balas penitritan. Okey. Penitritan. Okey, tindak balas penitritan. B. Rajah menunjukkan struktur akar sejenis tumbuhan legum. Legum ni apa? Kekacang. Leguminous plant. Okey, pokok kekacang. Antara berikut yang manakah menerangkan mikroorganisme W? Bakteria pengikat nitrogen dengan betul. Jawapan? B. Okey, very good. B, mengubah gas nitrogen kepada ion nitrat. Tahniah. Yang kelima, sejenis tumbuhan A, B, C, D yang manakah menunjukkan kedudukan bakteria yang mengubah gas nitrogen. Masih lagi, gas nitrogen kepada ion nitrat. Bahagian mana? D. D, very good. Daun. Nombor 6, rajah menunjukkan akar tumbuhan X. Apakah tumbuhan X? Ulang balik soalan. Jawapan? D. Kacang. Tanah. Very good. D, kacang. So kita buat, kalau tanah kita tak subur, kita buat tanaman apa? Tanaman apa? Kalau kita dapati tanah kita tak subur, kita buat tanaman? Bergilir. Okey, bergilir. So kita gilirkan dengan tanam kacang tanah, sebarang pokok kekacang. Baik, rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen. Ion nitrit kepada ion nitrat. So ion nitrit kepada ion nitrat, sebatian amonium kepada ion nitrat, dia melalui proses yang sama. Apa dia proses tu? Tindak balas penitritan. Tindakan balas nitrogen. Tindak balas A, B, C, D. C. C. Okay, very good. C, tindak balas penitritan. Hebat. Kamu hebat semua. Okay, nombor 8. Kitar nitrogen. Apakah bahan P? Ni bahan P. Pada ion nitrat kepada nitrogen di atmosfera. Apa dia P? Bakteria nak buang. Buang mesti de. Bakteria pendenitritan. Yes, very good. Bakteria pendenitritan. Very good. 9. Eksperimen untuk mengkaji nutrien yang diperlukan bagi tumbuhan anak benih. Mengapa larutan kultur perlu diudarakan setiap hari? Kita nak udara. Kenapa kita nak udara? Jawapan? C. Okay, C. Very good. Membekalkan oksigen kepada akar. Okay, kita tengok soalan subjektif.
apakah yang diwakili oleh X. Kamu kena menganalisis dulu. So cari ni nitrogen di atmosfera. Okay, ni nitrat, ion nitrat. So daripada nitrat menjadi nitrogen. Daripada nitrat menjadi Y menjadi protein haiwan. Okay, protein haiwan dapat daripada mana ni? Macam mana protein haiwan dapat protein? Daripada Y. Y ni apa? Penyerapan. Dok, Y ni apa? Bahan apa Y? Tumbuhan. Yes, very good. Letak depan. Apa? Protein tumbuhan. Yes, very good. Y ni adalah protein tumbuhan. X ni pula. Tadi protein tumbuhan dimakan oleh haiwan untuk membentuk protein haiwan. Dua-dua protein haiwan dengan protein tumbuhan ni akan membentuk X sebelum menjadi nitrit. X ni apa? Aluminium. Yes, very good. Sebatian amonium. Tahniah. Okay. P ialah fenomena alam yang menukarkan nitrogen di udara kepada ion nitrat. Apa dia P? Fenomena alam. Kilat. Yes, very good. Kilat. C, satu proses yang menyingkirkan ion nitrat. Tadi ada 3 proses. Apa dia proses yang menyingkirkan ion nitrat daripada tanah? Bagi satu je. Proses pendenitritan. Very good. Kalau lain daripada pendenitritan, proses larut, resak dan juga proses penyerapan ion nitrat oleh tumbuhan. Nyatakan satu kepentingan kitar nitrogen. Mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Very good. Tahniah. Hebat. Kamu memang hebat. Okey, seterusnya yang kedua, rajah menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen. Okey, so first kamu analisis dulu. Tengok, oh ni nitrogen di atmosfera. Kemudian ada ion nitrat. Kemudian dia melalui proses M. Okey, kemudian dia ada ion nitrit. Kemudian dia ada sebatian amonium. Okey, kemudian dia ada ejen K yang menukarkan nitrogen dalam atmosfera kepada ion nitrat. Bakteria J boleh didapati dalam nodul akar tumbuhan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Namakan jenis tumbuhan. Tumbuhan apa? Makanan. Okey, pokok ke kacang. Nama bakteria. Bakteria apa kat pokok kacang ni? Bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat. Very good. Bakteria pengikat nitrogen. Ejen K yang memainkan peranan dalam proses pengikatan nitrogen. Okey, sama bakteria pengikat nitrogen. Yang diwakili oleh L. Ion nitrat kepada L. Sama macam soalan tadi. Protein tumbuhan. Yes, very good. Protein tumbuhan. Ni salah ni. Ni protein tumbuhan. Okey, protein tumbuhan. Namakan proses M. Proses M yang menukarkan ion nitrat kepada nitrogen di atmosfera. Proses? Bakteria Baik. Proses pendenitritan. Proses pendenitritan. Satu kesan kekurangan nitrogen kepada tumbuhan. Kurang nitrogen jadi apa? Okay. Daun kekuningan. Yes, very good. Daun kekuningan kerana tidak mampu mensintesiskan klorofil yang mencukupi. Tahniah, hebat. Okey, seterusnya 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Okey, Cikgu Raswa akan sambung Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat malam. Saya akan sambung 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Baik, kita akan lihat apakah yang kita perlu dapat dalam bahagian ni. Pelajar akan dapat berkomunikasi dengan cara meningkatkan sumber kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan, menilai penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Lihat situ drone. Drone ni adalah satu contoh teknologi dalam bidang pertanian. Okey, yang ni sekarang ni
kalau di sawah bendang banyak dah pakai drone untuk memudahkan menabur racun. So tumbuhan tu akan jadi lebih, ataupun tanaman padi tu akan jadi lebih baik hasil pengeluaran dia. Okey. Teknologi pengeluaran makanan, langkah adalah untuk tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia dengan langkah meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan mengeluarkan bakar yang bermutu dan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Okey, teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan antaranya adalah dengan meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan menggunakan bakar yang bermutu dan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Cara yang ni ulangan yang apa yang saya sebutkan tadi, ni dalam buku teks ada. Okay, kita tengok penggunaan bakar yang bermutu. Penggunaan bakar yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Bakar tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperolehi melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Ciri-ciri bakar yang bermutu mestilah menghasil hasil yang banyak, cepat tumbuh dan matang, matured earlier, tumbuh matang dengan cepat, daging susu buah yang lebih bermutu, penjagaan mudah dan kos penjagaan mudah, rintangan terhadap penyakit, serangga, perosak dan cuaca melampau. Yang ni, cuaca melampau ni maksudnya dia mudah untuk mengadaptasi perubahan cuaca dan iklim. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada bakar bermutu. Okey, ini adalah 5 ciri-ciri bakar yang bermutu. Kita tengok satu contoh bakar bermutu di sini. Kelapa sawit Tinera berbuah lebat, mempunyai isi rong yang besar, sabut yang tebal, tempurung yang nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Okey, ini kawasan yang menghasilkan minyak yang banyak. Ni. Okey, sabut Yang ni adalah tempurung dan ini adalah kawasan isi rong. Okey, isi rong yang menghasilkan minyak berkualiti dalam buah kelapa sawit. Kalau minyak yang paling banyak di mana? Kawasan mana? Kawasan sabut ke, isi rong ke, tempurung ke? Sabut. Sabut, pandai. Okey. Belimbing bintang emas. Okey, kita ada MS Star 1 Mardi berwarna kuning keemasan, warna manis dan rasa dan rangup. Okey, ini contoh belah kanan kamu tu kamu lihat klon hybrid belimbing pertama. Betik Subang 6 campur dengan Sunrise Solo menghasilkan betik Exotica yang mana adalah lebih manis dan berisi. Tengok ni lebat, isinya tebal sedap lebih besar. Dari aspek ternakan, kita tengok lembu Mafriwal. Mafriwal ni bukan nama orang Mafriwal ni nama bagi seekor lembu Lembu tenusu kacukan ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropikal. Di mana kesan pendidikan genetik pada kehidupan manusia, kita tengok kacukan lembu tempatan dengan lembu Eropah. Okay, kacukan lembu tempatan dengan European cow ataupun lembu European. Varieti baru adalah lembu Mafriwal yang mempunyai ciri-ciri yang dapat menghasilkan lebih banyak susu. Okay, lebih banyak susu, lebih berdaya tahan terhadap perubahan persetiran. Dia mudah to adapt environmental changes. Maksudnya dia mampu untuk berubah, berdaya tahan ataupun menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan persekitaran. Maksudnya
tempat-tempat nak beralih tempat boleh, kemudian dapat mengaplikasi ataupun menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca dan iklim. Ini adalah antara satu ciri-ciri yang kita perlukan jika kita nak buat satu ternakan. Ayam akar putra. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan daging yang mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Okey, penggunaan teknologi moden, kita lihat sini, teknologi moden diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Mesin pengisar dan mesin pengisi cecair mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Kita lihat yang seterusnya, pengklonan. Pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada bakal tanaman dan haiwan ternakan. Penggunaan teknologi moden, penggunaan jentera seperti traktor, jentolak, jentuai mempercepatkan jentera untuk menuai mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Ini termasuklah penggunaan drone. Teknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Penggunaan drone dalam proses semburan pestisida ataupun racun serangga dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. So, sebelum ni dia terpaksa menggunakan tenaga buruh daripada orang Bangla, Nepal lah, orang Rohingya lah untuk buat kerja-kerja untuk menabur baja, menabur racun serangga dan sebagainya. Sekarang ni tak perlu ramai, kita pakai drone ni saja untuk menggantikan tenaga kerja manusia. So dia ni digunakan untuk menyembur racun serangga, racun perosak, ada juga menabur baja pun ada. Tujuan dia adalah untuk menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Pendidikan dan bimbingan pada petani. Beberapa agensi dan institusi memberi pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Pendidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Pendidikan dan pembangunan beberapa buah universiti di Malaysia turut menjalankan pendidikan dan pembangunan dalam usaha meningkatkan kualiti makanan, kuantiti pengeluaran makanan. Ada di universiti yang kalau tak silap saya, di Universiti Putra Malaysia, universiti saya tu ada fakulti pemprosesan makanan. Waktu tu dia gunakan teknologi moden untuk memproses makanan, menjadikan makanan tu lebih berkualiti dan menghasilkan kuantiti yang lebih banyak. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad, penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. Cara mengoptimumkan penggunaan tanah dan cara pengairan adalah mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah dan kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian dan atau penternakan. Menyuburkan kawasan yang tandus, kawasan yang tak digunakan. Mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture air tawar. Mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan sesuai untuk aktiviti aquaculture marine. Membina empangan atau tali air untuk membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian dan penternakan yang kekurangan bekalan air. Pengurusan tanah yang cekap.
Tadi tak ada orang tanya cikgu, aquaculture tu apa? Ini, cuba nak tanya kamu. Aquaculture ni apa? Apa dia? Cuba nak tanya. Apa dia? Apa dia maksudnya? Proses penternakan, penternakan haiwan akuatik ya. Okey. Pengurusan tanah yang cekap adalah pengurusan tanah yang cekap melibatkan pengurusan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman, meningkatkan kuantiti hasil pertanian. Kaedah penggiliran tanaman boleh dilakukan dengan menanam jenis tanaman yang berbeza, family pada setiap musim penanaman atau pada kawasan penanaman. Ini penanaman bergilir, mula tanam pokok kacang, kemudian pokok ini pula pokok carrot, kemudian pokok apa? Tomato, kemudian pokok ada apa? Timun lah, kemudian macam-macam lah dia. Maksudnya penggiliran. Okay, ini penggiliran. Tanaman bercampur-campuran, tanaman teres, penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan yang penting dalam usaha menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Penggunaan racun serangga, racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak dari tanaman. Namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga menyebabkan kesan sampingan seperti mencemarkan alam sekitar, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah dan juga mikroorganisma berfaedah dalam tanah serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Kawalan biologi. So kawalan biologi ni adalah satu usaha untuk mengurangkan ada penggunaan racun serangga dalam bidang pertanian. So kita gunakan kawalan biologi ini adalah usaha untuk mengelakkan orang ataupun pengusaha pertanian ini menggunakan racun serangga yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. So kawalan biologi ini adalah lebih mesra alam dan melibatkan kos yang lebih rendah. Okay, ingat so kawalan biologi ni kenapa dia bagus? Sebab dia mesra alam. Dia tak mencemarkan alam sekitar. Kemudian kos dia lebih rendah. Okay, kos lebih rendah. Okay. Selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasitisme yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Macam mangsa-pemangsa, ini burung hantu, mangsa dia adalah tikus. Kita tengok kawalan biologi, definisinya adalah kaedah menggunakan organisma iaitu mangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan perosak dalam suatu kawasan. Kawalan biologi kita lihat ini burung hantu dipelihara di ladang sawit untuk mengawal populasi tikus. Bacillus thuringiensis digunakan untuk mengawal serangga perosak kumbang tanduk. Itik diternak untuk memakan siput dan serangga perosak. Kamu tengok tu titik banyak di dalam kolam-kolam, di dalam kawasan yang ada takungan air. Kenapa nak makan siput dan serangga perosak? Itu dia punya kawalan biologi. Kemudian ikan gapi menjadi pemangsa kepada jentik-jentik dalam kolam. Ikan gapi elok belah dalam kolam sebab dia makan jentik-jentik. Kumbang kura-kura memakan efit, yang mana efit tu yang merosakkan tanaman. Kawalan biologi lebih mesra alam. Poin dia penting. Ini kamu kena tahu lah. Ini adalah kalau keluar dalam exam, essay yang dia boleh keluar. Kelebihan kawalan biologi lebih mesra alam. Tidak memudaratkan kesihatan organisme lain kecuali perosak tumbuhan, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan dan adalah lebih murah. Ingatlah keempat kelebihan kawalan biologi.
Manakala kelemahannya pula mengambil masa yang panjang untuk mengawal populasi perosak serangga tanaman. Kamu ingat, kalau burung hantu dengan tikus, burung hantu nak kawal populasi tikus. Kalau kita pakai racun serangga, dia lebih cepat. Tapi dia mencemarkan alam sekitar. Tapi kalau gunakan kawalan biologi ni, burung hantu bila dia kenyang, dia tak makan tikus banyak-banyak. So, agak akan ambil masa yang lama untuk mematikan semua tikus-tikus di ladang kelapa sawit. Suka meramalkan hasil kawalan biologi untuk melibatkan organisma hidup. Yang ni kita suka nak ramalkan dia cepat ataupun lambat. Memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan dan mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Okay. So kita terus sekali lagi tengok isu kawalan biologi. Isunya adalah kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya penggunaan cepelai untuk mengawal populasi tikus di ladang kelapa tanaman tebu di Kepulauan Hawaii adalah gagal kerana cepelai aktif pada waktu siang manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Hal ini menyebabkan cepelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Tengok, ni jadi masalah lah sebab dia hidup waktu siang, tikus pula aktif waktu malam. So bila dia tak dapat makanan, so dia beralih kepada burung dan telur penyu untuk sumber makanan. Telur penyu adalah antara telur ataupun yang cepat pupus. So bila dia makan ni akan menjadi mengundang masalah pada spesies-spesies yang lain pula lah. Okay. Kita tengok objektif. Okay. Petani dapat meningkatkan hasil tanaman dengan menggunakan tanah mereka secara efektif antara berikut yang manakah kaedah paling sesuai berdasarkan maklumat di atas. Jawapan? A. Tengok. A. Ayam. Bagus. Mengeramalkan penggiliran tanaman. Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri dua tumbuhan daripada spesies yang sama menghasilkan buah yang isi yang tebal, sangat tahan penyakit. Apakah ciri-ciri bagi tumbuhan baharu yang terhasil jika pembiakan terpilih dijalankan secara antara kedua-dua tumbuhan ini? Apakah dia punya ciri yang akan terhasil? Nombor dua. A, B, C ataupun D. A juga mestilah akan ambil ciri yang terbaik iaitu isi yang tebal dan sangat tahan penyakit. Raja di bawah menunjukkan kaedah yang telah diamalkan oleh petani digunakan untuk menggunakan tanah yang cekap. Dia dalam ladang kelapa sawit tu ada lembu sekali. So kaedah ni dinamakan sebagai apa? Sistem bersepadu. Sistem bersepadu. Wow, semua A kan? Baik. Okey, nombor 4. Okey, apakah ciri tumbuhan dihasilkan melalui kaedah kejuruteraan genetik? Tahan penyakit, kos penjagaan tinggi, menghasilkan kualiti yang lebih baik, lambat tumbuh tetapi cepat matang. So jawapan dia apa? D. B. Apa? Depan? Tahan penyakit dan mempunyai kualiti yang lebih baik. B Alright. Kaedah X dijalankan ke atas pokok nanas. Hasil pertanian pokok nanas itu meningkat dan buahnya mempunyai ciri yang serupa dengan induknya. Apakah X? C. Apakah X? Apa dia? C iaitu pengklonan. Kebun tomato diserang oleh afid. Afid kan tadi adalah makhluk perosak untuk tanaman. Antara berikut manakah yang digunakan untuk mengatasi masalah itu tanpa memberi kesan? Tengok tu, tanpa memberi kesan. Maksudnya dia tak mau menggunakan racun serangga. So dia kena pakai apa? C. C. Very good. C. Iaitu C ni adalah kaedah apa? Kawalan apa? Kawalan Biologi. Biologi. Right, good. Kita teruskan lagi.
Antara berikut manakah meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan? C. 1, 2, 3. Penggunaan teknologi moden, penggunaan bakar bermutu, memberikan pendidikan kepada petani. Baik. Terus kepada nombor 8, kelebihan penggunaan kawalan biologi. Jawapan? C. Iaitu mengawal awan perosak tanpa menggunakan racun serangga untuk meningkatkan hasil tanaman. Bagaimana kita menguruskan sumber makanan yang untuk mengelakkan pembaziran? Jawapan? C. Jawapan dia A. Membuat kajian lanjut tentang cara penyimpanan makanan. Mempelbagaikan kaedah penyediaan makanan, mengurangkan rasa dan nilai nutrisi pada produk makanan tu tak boleh. So 1 dan 2. Seterusnya, apakah impak hakisan tanah terhadap penghasilan pengeluaran makanan? Apakah impak? Jawapan? D. D. Pembentukan saluran air menghalang tanaman untuk bertumbuh. Okey. Seterusnya, kita tengok tu, teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyediakan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Antara langkah yang diambil dan dalam teknologi pengeluaran makanan termasuklah meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, penggunaan pelbagai jenis teknologi moden dan juga meningkatkan kualiti makanan. Cikgu ulang banyak kali sebab apa? Yang ni kamu betul-betul kena ingat. Kalau keluar dalam exam AC, okay, penggunaan teknologi moden dan penggunaan bakar bermutu. Kemudian kita ada pengurusan tanah yang baik, yang cekap, penggunaan teknologi moden, pendidikan dan pembangunan, dan pendidikan dan pembimbingan kepada petani. So tolong ingat ini ya. Ramalan untuk bahagian C dalam penyelesaian masalah. Okay, yang ni tolong fokuskan ya. Right, kita teruskan lagi dengan ciri-ciri bakar bermutu ni pun sama. Hasil yang banyak, cepat tumbuh dan matang, daging susu dan buah yang lebih bermutu, penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah, perintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan juga cuaca melampau. Cuaca melampau tu maksudnya mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan persekitaran dan cuaca. Baik. Ini juga ramalan untuk bahagian C. Kita selitkan sekali ramalan supaya kamu fokuskan kepada bahagian-bahagian yang boleh keluar untuk soalan bahagian C ya. Ini soalan subjektif, namakan satu bakar produk yang digunakan untuk menghasilkan kelapa sawit di atas. Persifera dan Dura. Teruskan bagi jawapan sebab ada 2.5 pula. Nyatakan 2 ciri buah yang dihasilkan di atas. Sirung yang besar dan sabut tebal. Tempurung nipis atau kandungan minyak yang tinggi. So yang ni kamu tulis yang ni sajalah dalam exam. Kalau tulis yang ni saja, 1 markah. Ini pun 1 markah. So kalau 2 markah, tulis 2 ciri saja, yang tulis sampai 3 ya. Untuk soalan struktur. Esei tak apa kamu tulis banyak. Kalau struktur, dia nak 2 markah, tulis 2 saja ya. Apakah 2 langkah untuk meningkatkan pengeluaran makanan menggunakan teknologi moden dan pendidikan dan pembangunan? Ini semua yang kita boleh terima sebagai jawapan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Penggunaan teknologi moden, pendidikan kepada petani, pendidikan dan pembangunan, penggunaan tanah dan kawasan perairan yang secara optimum, penggunaan tanah yang cekap dan penggunaan bakar yang bermutu. Untuk soalan yang tadi ya. Right. Kita tengok buruh hantum digunakan oleh petani untuk menghalang serangga perosak pada tanaman mereka. Namakan kaedah yang dilakukan oleh petani ini. Kawalan biologi. Apakah kesan kepada tanaman sekiranya petani tidak menggunakan kaedah ini? Hasil tanaman berkurangan kerana peningkatan serangga haiwan perosak. Pada pendapat anda, kenapakah penggiliran tanaman merupakan cara yang terbaik untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan? Ini pendapat ya. Untuk mengekalkan kesuburan tanah, 1 markah.
dengan meningkatkan kandungan nitrat dalam tanah. Okay, itu 2 markah. Okay, kita teruskan lagi dengan 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Okay, cikgu teruskan lagi juga sebab ada banyak soalan lagi. Pelajar akan dapat berkomunikasi menggunakan teknologi mengenai teknologi pemprosesan makanan. Teknologi pemprosesan makanan. Okay, menurut pakar nutrisi, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan ini lebih sihat untuk badan. Walau bagaimanapun bukan semua makanan mentah boleh dimakan dengan keadaan segar. Oleh sebab itu, kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Makanan yang diproses tahan lebih lama, lebih enak, menarik dan mudah dicernakan. Ini adalah kelebihan makanan diproses. Ingat lebih tahan lama, lebih sedap, lebih enak, lebih menarik. Yang ni lebih mudah dicernakan. Itu kelebihan pemprosesan makanan. Kemudian kita lihat situ makanan diproses. Tujuan makanan diproses, ingat satu, untuk membunuh mikroorganisme, mudah dibungkus dan dihantar dan digunakan, mudah dicernakan, menambah rasa dan nutrien makanan, tahan lama dan pembekalan makanan secara berterusan sebab dia tahan lama. Memasak. Kaedah pemprosesan makanan dengan cara memanaskan makanan dengan melalui teknik celor, goreng, panggang, pengasapan, rebusan, tumis, bakar dan kukus. Contoh produk yang digunakan yang diproses melalui kaedah memasak, kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayuran dan kuih muih. Penapaian, kaedah proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisme berfaedah yang lain. Contohnya penapaian glukosa melalui tindakan yeast digunakan dalam pembuatan roti. Karbon dioksida menghasilkan pembuatan roti. Yang ni dia tersilap. Ini nanti kamu abaikan. Abaikan. Okay. Okay, kita teruskan. Contoh produk makanan yang diproses melalui penapaian adalah kicap, kimchi, tempe, yogurt dan tapai. Teruskan lagi. Pendehidratan atau pengeringan. Pendehidratan maksudnya proses penyingkiran air. Kaedah air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan menjemur di bawah cahaya matahari, mengeringkan dengan nyalaan api atau asap dan mengeringkannya di dalam ketuhar. Contoh produk makanan yang diproses melalui pendehidratan atau pengeringan adalah udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, bijirin, cendawan dan susu tepung. Pempasturan, tengok ni susu ni sedap ni. Kemudian kita lihat situ. Kaedah cecair dipanaskan pada susu di bawah takat didih cecair untuk membunuh patogen dan kemudian disejukkan dengan cepat. Contohnya susu segar, suhu pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Ingat, 63, dia 63 darjah Celsius. Bila 63, kamu tengok 30 minit. Macam mana nak ingat Satu lagi 72, tak boleh kata apa. 72, kena ingatlah. Selama 15 saat. So yang ni pernah keluar dalam exam untuk soalan ni. Meletakkan suhu. Kemudian disejukkan serta merta. Contoh produk makanan yang diproses melalui pempasturan adalah susu, produk tenusu dan juga jus buah-buahan. Pengetinan. Ni semua perlu ditinkan. Ada pengetinan, kaedah makanan disimpan dalam tin yang disetrika dan dipanaskan pada suhu yang lebih tinggi, lebihi 115 ataupun ke 121 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan spora. Spora ni telur-telur dia. Tadi kalau 100 darjah Celsius tu hanya membunuh mikroorganisme. Tapi bila melebihi 100 ke 115 ke 121 darjah Celsius, sporanya, telur-telurnya pun akan termusnah.
Udara dalam tin mengandungi makanan yang disterilkan itu dikeluarkan sebelum dipatrikan. Tin kemudiannya dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikroorganisme yang ada dalam sebelum disejukkan dengan cepat. Contoh produk makanan diproses melalui pengetinan ada daging, sup, kacang, ikan, sardin, buah-buahan, susu, sos dan susu di dalam tin. Penyejuk bekuan. Kamu tengok tu makanan-makanan yang sejuk beku. Kari puff lah, donat lah. Kaedah makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Contohnya daging disejuk beku pada suhu antara negatif 18 darjah Celsius hingga negatif 24 darjah Celsius pada suhu yang kurang daripada negatif 18 Celsius. Tindakan enzim terhenti, pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisme pun terencat. Contoh produk makanan diproses melalui penyejuk bekuan adalah makanan-makanan laut, daging, ayam atau ikan. Penyinaran. Makanan didedahkan pada sinaran mengayon iaitu sinar gamma ataupun sinar ultra ungu dan sinar X untuk membunuh mikroorganisme seperti Salmonella sp ataupun Campylobacter sp dalam daging mentah dan serangga seperti kutu dalam beras yang merosakkan makanan berkenaan. Sinaran mengayon juga dapat memperlahankan proses pencambahan biji benih, pertunasan buah-buahan, sayur-sayuran, berubi dan pematangan buah-buahan. Contoh produk makanan yang diproses melalui penyinaran adalah sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Pembukusan vakum. Tengok ni pembukusan vakum. Saya pasti semua pernah tengok. Punya kelebihan, kaedah udara disingkirkan daripada bag atau bag plastik, bekas atau bag plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dengan ketatnya. Ketiadaan udara dalam bungkusan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam bungkusan dan menghentikan pengoksidaan makanan. Contoh produk makanan yang menggunakan kaedah pembungkusan makanan adalah kacang, beras, durian dan juga sayur-sayuran. Bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan impaknya kepada kesihatan. Kita lihat yang pertama, pengawet. Pengawet berfungsi untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisme, mengurangkan kerosakan makanan, mencegah makanan, menjadikan makanan lebih tahan lama. Garam, contoh bahan kimia semula jadi ataupun buatan. Garam semula jadi, gula semula jadi, cuka semula jadi atau buatan. Nitrit, nitrat, natrium nitrit ataupun natrium nitrat adalah buatan. Asid benzoik pun buatan. Asid borik buatan. Sulfur dioksida buatan. Garam dalam contoh makanannya sayur-sayuran dan juga makanan laut. Gula buah-buahan. Cuka makanan jeruk. Natrium nitrat adalah daging ataupun sausage. Asid benzoik dalam jus buah-buahan, sos tomato. Asid borik dalam mi dan berbola ikan. Sulfur dioksida dalam kordial buah-buahan. Oh, untuk makluman kamu, juga pernah keluar dalam exam bahagian C untuk kesan bahan kimia terhadap kesihatan manusia. Pernah keluar dalam exam AC. Dia suruh nyatakan kesan bahan-bahan kimia terhadap kesihatan manusia. So, kebanyakannya melibatkan apa? Kanser. Kalau jawab setiap bahan kimia tu dengan kanser dapat markah. Maksudnya yang pertama pewarna. Pewarna menyebabkan lebihan penggunaan pewarna boleh menyebabkan kanser. Contohnya kan lebihan penggunaan pengawet boleh menyebabkan kanser pun dapat markah. Sebab kanser semua ada dalam setiap bahan-bahan kimia. Lebihan, bukan sikit, lebihan. Makan secara berlebihan. Pewarna menambah warna dan makanan dan menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Daun pandan, kunyit, susu, karamel, santan ada semua. Jadi Tartrazina buatan, sunset yellow buatan, camoesin buatan. Pandan, daun pandan, kunyit ni adalah untuk buah-buahan, sayur-sayur, minuman, gula-gula, asid nasi kunyit dan aiskrim. Tartrazina dalam minuman ringan dan gula-gula. Sunset yellow, cordial, orange, cordial merah ni carmoisin. Peluntor, kamu tengok situ peluntor dalam perbuatan tepung.
Menentukan warna asal makanan yang tidak dikendaki. Karbon diaktifkan adalah semula jadi dalam minyak sawit ataupun gula tebu. Benzoil peroksida dalam gula, beras putih, tepung dan bihun. Kemudian kita tengok bahan kimia lain iaitu perisa meningkatkan rasa makanan, menjadikan makanan lebih sedap, wangi, menambahkan rasa semula jadi makanan. Lihat sini gula, garam, cuka, daun pandan, vanila, semula jadi adalah kuih muih, kek dan aiskrim. Contohnya monosodium glutamat, MSG, buatan mi segera, kicap, soya, kerepek kentang. Perisa ni kalau kata Ajinomoto tu bukan adalah bahan kimia, dia adalah jenama yang mengandungi monosodium glutamat, MSG. Penstabil mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair, membaiki tekstur dan pemekatan makanan. Kanji adalah semula jadi dalam cili atau sos cili, sos tomato, gelatin semula jadi jelly. Agar-agar semula jadi aiskrim, sup segera atau jelly. Gam akasia semula jadi aiskrim gula-gula dan jelly. Kita ada pemanis menjadikan makanan lebih manis. Gula-gula Melaka, madu semula jadi. Kuih muih, kek dan minuman. Aspartam buatan, cordial, minuman, jam. Sorbitol buatan, makanan untuk pesakit diabetes mellitus. Antioksidan memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak, mencegah warna buah-buahan, sayur-sayuran daripada bertukar menjadi perang. Asid ascorbic, vitamin C adalah semula jadi, minyak masak. Tocopherol, vitamin E semula jadi, margarin dan biskut. Hydroxyanisol terbuktil adalah dalam pil vitamin D buatan. Dan last sekali, mengemulsikan bahan yang tidak bercampur seperti minyak dan lemak dan air dalam makanan, membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Lecithin daripada kuning telur atau kacang soya adalah semula jadi coklat dan aiskrim. Pektin semula jadi mayonis puding. Asid lemak seperti monoglycerida adalah semula jadi magnesium stearat buatan yogurt dan sus keju. Baik, ini adalah kesan-kesan bahan kimia terhadap kesihatan. Yang mulai iaitu kanser saja ada. Kanser. Banyak kanser. Yang lain-lain kebanyakan juga melibatkan apa? Kerosakan buah pinggang, ginjal dan hati. Right? So, cikgu teruskan dengan ni. Last kali kita tengok jawapan dulu. Nombor 1, semua tengok. Seseorang individu ingin menikmati buah rambutan walaupun musim buah ini telah berakhir. Teknologi pemprosesan makanan manakah paling sesuai untuk digunakan? Kita habiskan objektif saja. Apakah jawapan dia? C. Okay. Kamu kata apa C? Penyiaran tak boleh. Penyiaran tu untuk orang bagi nak elakkan daripada macam halia bawang nak jadi petunasan kan. Bolehlah. Ubi kentang kita sinarkan nak elakkan dia tumbuh tunas. Itu contoh kalau kita guna penyiaran. So paling tepat di sini adalah pengetinan. Okey. Nombor 2, antara berikut manakah tujuan menambahkan kanji ke dalam sos tomato? Apa jawapan? C. Menambahkan apa? Menambahkan rupa makanan. Okey. Nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sejenis makanan kacang tanah. Teknologi paling sesuai dalam penyimpanan makanan ini. B. Pembungkusan vakum. Okay, pembungkusan vakum. Antara bahan kimia berikut yang manakah menghalang pertumbuhan mikroorganisma dalam makanan? B. Pengawet. B. Pengawet. Bagus. Teruskan lagi. Berikut adalah senarai makanan dan membuat aiskrim vanila. Apakah yang berlaku jika kuning telur tidak ditambah dalam bahan-bahan itu? Kuning telur tadi guna untuk apa? Ada tadi saya terangkan, saya terus bagi jawapan sebab bahan-bahan itu tidak bercampur dengan sebati. Sebab itu kita pakai tidak ditambah. Apakah yang berlaku jika kuning telur tak ditambah dalam bahan-bahan itu? So D jawapan dia. Antara berikut manakah menerangkan
tujuan menambah asid askorbik ke dalam makanan yang betul. Apakah guna asid askorbik? Saya dah bagi tahu dah tadi. B. B. Melambatkan pengoksidaan makanan. Jadi apa? Makanan dipanaskan pada 63 darjah Celsius selama 30 minit. Apakah dia? Kemudian disejuk segera. C. Pempasturan. Pempasturan, bagus. Teruskan lagi. Teknologi perosesan makanan paling sesuai untuk digunakan untuk memastikan makanan tahan lama. Tu udang. Untuk apa? Udang kita tak apa. D. Penyejuk bekuan. Okey, penyejuk bekuan. Okey. Antara berikut manakah ramuan yang membuatkan biskut, tepung gandum, asid askorbik, serbuk penaik dan natrium benzoat, bahan manakah menyebabkan biskut itu tahan lebih lama? Maksudnya pengawet lah noh. Bahan mana? B. D. 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 Natrium benzoat. Pilih pandangan yang betul tentang bahan kimia dan proses makanan dan fungsinya. Yang manakah betul? Peluntur menyingkirkan warna yang tidak dikehendaki. Okey. Baik. Okey, cikgu yang lain-lain dah cikgu kita akan bincang nanti bila kita ada masa lagi. Baik, so sekarang dah pukul 10 lebih cikgu dah ajak masa dah ke kamu yang banyak Baik, so yang kita bincang tadi dia adalah disatukan 2.6 tapi tak apa. Yang lain-lain cikgu dah terangkan, cikgu Falah dah terangkan banyak dah daripada kamu tadi. Dan kebanyakan benda-benda yang difokuskan pada soalan esei dah diberikan. Dan teruskan join kelas-kelas yang dianjurkan oleh MPDC ini kerana kita akan memberikan yang terbaik kepada kamu dan membantu kamu untuk persediaan SPM pada 2022 pada Mac nanti. Tak lama dah. So usahakan lagi, teruskan berusaha. Kami berdua doakan kamu terus berjaya ya. So Cikgu Farhana ucapkan terima kasih sebab join kelas malam ni. So assalamualaikum dan stay safe dan jaga diri masing-masing ya. Terus usaha ya. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.